Selamat datang ke saluran Wajah Dunia. Hari ini, kami akan membawa Anda meneroka sebuah negara yang penuh dengan keajaiban, sejarah yang kaya, dan budaya yang cukup unik. Mari kita selami kisah menarik tentang negara Iran. Jangan lupa untuk terus bersama kami sehingga ke penghujung video. Nomor 1. Iran. Jantung benua Eurasia. Iran, juga dikenali sebagai Parsi, terletak di persimpangan Asia Barat dan Timur Tengah. Oleh itu, ia diklasifikasikan sebagai sebahagian daripada kedua-dua wilayah ini. Berkat lokasi geografinya yang unik, Iran sering dirujuk sebagai pusat geopolitik benua Eurasia, memegang peranan strategik dalam hal ehwal serantau dan juga global. Dengan kawasan kira-kira 1,7 juta kilometer persegi, Iran adalah negara ke-17 terbesar di dunia dan berkongsi sempadan dengan 7 negara jiran. Seluruh wilayah Iran dikelilingi oleh banjaran gunung yang besar dengan sekitar 1.500 puncak yang menjulang lebih 3.000 meter di atas paras laut. Struktur rupa bumi ini menjadikan Iran kelihatan seperti kubu semula jadi yang sukar ditembusi. Namun, ia juga menimbulkan cabaran besar kepada perdagangan dan kesaling hubungan dalaman. Akibatnya, budaya banyak kumpulan etnik minoriti yang tinggal di pergunungan telah mengekalkan identiti berbeza mereka dengan pengaruh luar yang terhad. Perbezaan budaya ini juga telah menyumbang kepada ketegangan etnik yang berterusan di dalam negara tersebut. Dari segi lanskap semula jadi, Iran menampilkan segala-galanya, dari pergunungan bersalji hinggalah ke padang pasir dan padang rumput. Satu contoh yang ketara ialah padang pasir Dasht Lut yang direkodkan oleh NASA pada tahun 2016 mempunyai suhu permukaan sehingga 70.7 darjah Celcius. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah diukur di bumi. Iran kini mempunyai populasi kira-kira 89 juta orang, juga menduduki tempat ke-17 di dunia. Menariknya, lebih 60% daripada populasi berumur di bawah 30 tahun, menjadikan Iran salah satu negara termuda di rantau ini. Bahasa utama yang dituturkan ialah bahasa Parsi, bersama-sama dengan sekitar 70 bahasa dan dialek lain. Walaupun hanya kira-kira 15% penduduk yang fasih berbahasa Inggris, komunikasi di bandar-bandar utama seperti Tehran atau Isfahan agak lancar berkat kehadiran golongan muda yang ramai dan sektor perkhidmatan pelancongan. Bendera Iran masa kini memaparkan 3 jalur mendatar berwarna hijau, putih, dan merah, dengan lambang merah di tengah dan frasa Allahu Akbar diulang 22 kali. Sebelum ini, negara itu menggunakan bendera singa dan matahari, yang mana ramai pakar veksilologi, kajian bendera, menganggapnya sebagai yang paling indah di Timur Tengah. Sementara itu, bendera semasa, walaupun kaya dengan simbolisme sejarah, hanya menduduki tempat ke-12 daripada 18 negara Timur Tengah dari segi reka bentuk. Menariknya, Iran juga memegang rekod perubahan lagu kebangsaan terbanyak di dunia, dengan 8 versi berbeza dalam masa kurang dari 1 abad, jauh mengatasi Afghanistan yang menduduki tempat kedua dengan 5 perubahan. Pernahkah Anda menjejakkan kaki ke Iran? Jika Anda fikir ia adalah destinasi istimewa yang berbaloi untuk dikunjungi lagi, tinggalkan komen dengan nombor 1. Nombor 2. Nota budaya yang perlu Anda ketahui. Salah satu aspek budaya yang sering mengejutkan ramai pengunjung ke Iran ialah tahap formaliti dan komunikasi yang tinggi. Rakyat Iran mungkin menjemput Anda untuk makan, menawarkan hadiah, atau menawarkan untuk membayar sesuatu. Tetapi ini tidak semestinya bermakna mereka benar-benar mengharapkan Anda untuk menerimanya serta-merta. Dalam budaya tempatan, menolak 1 atau 2 kali pada mulanya dianggap perlu untuk menunjukkan kesopanan. Hanya apabila mereka terus mendesak, barulah Anda patut menerima. Bersetuju serta-merta mungkin dilihat sebagai kurang halus atau mungkin disalah anggap sebagai tamak. Satu isyarat kecil yang boleh menyinggung perasaan di Iran ialah tanda ibu jari ke atas, thumbs up. Walaupun isyarat ini biasanya menyatakan persetujuan di negara barat, di Iran ia dianggap menghina, sama seperti menunjukkan jari tengah. Ini amat serius apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua.
Daripada menggunakan jari, pelawat harus menyatakan persetujuan melalui kata-kata atau isyarat tradisional yang lebih sesuai. Apabila menjamu selera dengan warga Iran, terdapat beberapa peraturan tidak bertulis yang perlu diingat. Walaupun anda lapar, anda tidak seharusnya mencedok makanan sendiri. Penduduk tempatan biasanya mengambil inisiatif untuk melayani tetamu mereka sebagai tanda hormat. Jika anda mengambil makanan sendiri terlebih dahulu, ini mungkin dilihat sebagai tidak sopan. Selain itu, Undang-Undang Iran melarang sepenuhnya penggunaan alkohol. Pelawat tidak boleh membawa atau mengambil minuman beralkohol jika mahu mengelakkan masalah undang-undang. Walau bagaimanapun, minuman tanpa alkohol yang rasanya seperti bir masih biasa disajikan di banyak restoran di seluruh negara. Satu lagi perkara penting apabila melawat Iran ialah kod pakaian ketat yang terpakai kepada penduduk tempatan dan pelancong. Wanita diwajibkan memakai tudung kepala, biasanya hijab, dan pakaian longgar yang tidak menampakkan bentuk badan. Pakaian seperti skirt pendek, baju tanpa lengan, atau baju berpotongan dada rendah tidak dibenarkan. Di kawasan keagamaan seperti tempat suci di Qom atau Mashhad, wanita juga mesti memakai cador, yaitu jubah panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka. Lelaki juga mesti mematuhi peraturan, seperti mengelakkan seluar pendek di atas paras lutut atau baju tanpa lengan di tempat awam. Peraturan ini dipantau secara ketat oleh polis moral yang kerap meronda di kawasan yang sesak. Satu insiden mengejutkan yang berkaitan dengan peraturan kod pakaian telah berlaku pada September 2022. Mahsa Amini, seorang wanita Kurdis berusia 22 tahun, telah ditangkap di Tehran karena memakai hijab dengan cara yang tidak wajar. Dia kemudiannya meninggal dunia semasa dalam tahanan, dan banyak sumber mendakwa bahawa dia telah didera secara fizikal. Kejadian itu mencetuskan protes meluas di seluruh Iran dan menimbulkan reaksi antarabangsa yang kuat. Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, dan banyak negara Eropah telah mengenakan sekatan ke atas Iran. Mahsa Amini telah dianugerahkan hadiah secara anumerta oleh Parlemen Eropah untuk kebebasan berfikir dan hak asasi manusia, menjadikannya simbol global dalam perjuangan untuk kebebasan wanita Iran. Nombor 3. Wanita Iran dan standard kecantikan mereka yang luar biasa. Semasa dinasti Qajar, dari 1789 hingga 1925, standard kecantikan di Iran berbeza sama sekali dengan pandangan ideal moden. Seorang wanita dianggap menarik jika dia mempunyai susuk tubuh yang gempal, muka bulat, dan terutamanya bermisai. Pada masa itu, misai dipercayai melambangkan kekayaan dan kuasa, menjadikannya ciri tersendiri dalam kalangan bangsawan Iran. Puteri Ezzat Aldah, yang terkenal dengan misainya yang dilukis halus, bahkan dipuji sebagai wanita paling memikat di Iran pada masa itu. Namun, selepas 1925, apabila budaya Barat mula meresap ke Iran dengan lebih kuat, standar kecantikan juga mula berubah. Hari ini, wanita Iran terkenal dengan raut wajah mereka yang menggabungkan ciri-ciri ketimuran dan kebaratan. Mereka biasanya mempunyai kulit yang cerah, rambut hitam tebal, wajah bujur, batang hidung yang mancung, serta susuk tubuh yang kecil dan seimbang. Walaupun mereka tidak dibenarkan menyertai pertandingan ratu cantik antarabangsa kerana sekatan agama, ramai wanita berketurunan Iran telah mencipta nama di peringkat antarabangsa, dengan contoh yang terkenal termasuk Sahar Biniaz dan Shermin Shahrifar. Wanita Iran sangat dihormati kerana tahap pendidikan mereka. Seawal tahun 1990-an, mereka sudah membentuk golongan majoriti di universiti. Pada masa ini, wanita membentuk kira-kira 60% daripada semua pelajar universiti di seluruh negara. Peratusan tertinggi dalam kalangan negara Timur Tengah. Dalam hubungan percintaan, wanita Iran cenderung berhati-hati dan mengekalkan jarak pada peringkat awal. Gerak isyarat intim seperti berpelukan, bercium, atau berpegangan tangan jarang berlaku pada peringkat awal perkenalan. Tetapi apabila mereka mula mempercayai dan serius tentang hubungan tersebut, mereka sering menjadi sangat proaktif. Mereka menghargai kesaksamaan, hubungan emosi, dan keupayaan untuk berkongsi perasaan. Sementara itu,
lelaki Iran cenderung menjadi lebih rasional, dan prasangka masyarakat terhadap wanita yang masih kekal telah melebarkan lagi jurang ideologi antara kedua-dua jantina. Akibatnya, kadar wanita bujang di Iran telah meningkat kepada hampir 40%. Di bandar-bandar besar seperti Tehran, angka ini mungkin lebih tinggi. Kadar perceraian di Iran juga telah mencapai kira-kira 30%, mencerminkan cabaran yang dihadapi ramai wanita dalam mencari keserasian dengan pasangan tempatan. Sebaliknya, wanita Iran lebih terbuka kepada perkahwinan antarabangsa. Walaupun Iran adalah sebuah negara Islam, undang-undangnya agak fleksibel dalam mengiktiraf perkawinan dengan warga asing. Lantas, mewujudkan peluang untuk penyatuan rentas sempadan. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara untuk berhubung dan memikat hati wanita Iran, tinggalkan komen dengan nomor 3, dan saya akan berkongsi beberapa petua untuk membantu Anda. Siapa tahu, mungkin pasangan hidup Anda berada di negara ini. Nomor 4. Petrol di Iran bahkan lebih murah daripada sebotol air. Ia mungkin kedengaran seperti satu jenaka, tetapi ia adalah benar sama sekali. Di Iran, harga seliter petrol hanya sekitar $0.03 Amerika Syarikat. Sementara itu, sebotol air minuman 1,5 liter di negara ini berharga antara $0.5 hingga $2 Amerika Syarikat, bergantung pada jenama dan lokasi. Ini telah mengejutkan ramai pelancong yang menyedari bahawa mengisi penuh tangki minyak di Iran adalah lebih murah berbanding membeli beberapa botol air. Menurut data daripada harga petrol global pada Februari 2026, Iran kini mempunyai harga petrol kedua terendah di dunia, hanya di belakang Venezuela, sebab Iran memiliki kira-kira 28,6 bilion tong minyak, menduduki tempat ketiga di dunia selepas Arab Saudi dan Venezuela. Dari segi gas asli, rizab Iran dianggarkan sekitar 33.600 bilion meter padu, di tempat kedua selepas Rusia. Negara ini juga merupakan pengeluar gas asli ketiga terbesar di dunia, selepas Rusia dan Amerika Syarikat. Minyak dan gas pada masa ini memenuhi kira-kira 80% daripada penggunaan tenaga domestik dan menyumbang sebahagian besar jumlah nilai ekspor negara. Pada tahun 2024, Iran mengekstrak purata 3,5 juta tong minyak mentah sehari, di mana kira-kira 1,35 juta tong digunakan di dalam negara dan hampir 2,15 juta tong diekspor. Lalu, menjana pendapatan sehingga $142 bilion Amerika Syarikat. Namun begitu, mengekalkan harga petrol yang begitu rendah telah menyebabkan pelbagai masalah. Penggunaan bahan api domestik di Iran kini mencecah 124 juta liter petrol sehari, manakala jumlah kapasiti penapisan domestik hanya sekitar 107 juta liter sehari. Jurang ini memaksa Iran untuk bergantung pada rizab strategik dan pada tempoh tertentu terpaksa mengimport petrol untuk memenuhi permintaan domestik. Ini bukan sahaja membawa kepada pembaziran sumber, tetapi juga menyumbang kepada penyeludupan bahan api berskala besar merentas sempadan. Dengan anggaran 10 hingga 20 juta liter petrol diseludup keluar negara setiap hari. Tambahan pula, dasar subsidi bahan api memberi tekanan besar kepada bajet negara di tengah-tengah sekatan antarabangsa yang berterusan dan krisis ekonomi yang berpanjangan. Mengekalkan harga petrol yang sangat murah menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sewajarnya. Ramai pakar memberi amaran bahawa walaupun harga bahan api yang rendah mungkin memberikan faedah jangka pendek kepada orang ramai, dalam jangka masa panjang, ia menimbulkan risiko ketidakseimbangan keuangan dan menghalang laluan negara ke arah pembangunan mampan. Nombor 5. Sejarah gemilang Parsi. Iran adalah salah satu negara yang mempunyai sejarah empayar tertua di dunia, dan kemuncak era ini ditandai dengan kebangkitan empayar Achaemenid di bawah pemerintahan Raja Cyrus Agung. Dalam masa kira-kira 20 tahun sahaja, Cyrus mengubah Achaemenid daripada sebuah negara kecil yang bergantung kepada empayar besar, super empire, pertama dalam sejarah manusia. Pada zaman kemuncaknya, wilayah empayar ini menjangkau dari Sungai Indus ke Laut Aegean, merangkumi kira-kira 6 juta kilometer persegi dan memerintah lebih separuh daripada penduduk global pada masa itu. Empayar Achaemenid
juga merupakan yang pertama membina sistem jalan raya dan jambatan antara wilayah, membolehkan orang Parsi melakukan perjalanan sejauh 2.700 km dari Iran ke Turki dalam masa 7 hari. Pada masa yang sama, mereka telah meletakkan asas bagi konsep tadbir urus, pentadbiran wilayah, sebuah model yang masih digunakan di banyak negara moden. Selepas kejatuhan Empayar Achaemenid, sejarah Iran terus dibentuk oleh empayar pengganti seperti Sasanid, dinasti Safawiyah Islam, dan dinasti Qajar. Namun, menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20, Iran beransur-ansur jatuh ke bawah pengaruh Barat. Sama seperti banyak negara Asia lain pada tempo ini, Iran dirujuk sebagai negara separa tanah jajahan apabila kuasa seperti Britain dan Rusia memperoleh keistimewaan ekonomi dan politik ke atas wilayah Iran. Satu contoh yang ketara ialah seluruh sumber minyak negara itu pernah dieksploitasi oleh syarikat minyak British Anglo-Parsi tanpa memberi sebarang manfaat kepada rakyat Iran. Warisan kegemilangan empayar dan pergolakan sejarah yang sengit ini telah memupuk identiti kebangsaan yang kuat dan keinginan yang mendalam untuk memulihkan pengaruh serantau. Titik perubahan paling penting dalam sejarah moden Iran berlaku pada tahun 1979 apabila ia menjadi negara Islam pertama dan satu-satunya di dunia yang menumbangkan monarki yang pro-barat dan menubuhkan sebuah negara teokratik yang diketuai oleh ulama. Revolusi Islam bukan sahaja mengubah sepenuhnya sistem politik Iran, tetapi juga meletakkan negara itu dalam konfrontasi berpanjangan dengan Barat, terutamanya Amerika Syarikat. Ketegangan ini telah berterusan selama beberapa dekad dan Jun lalu telah memuncak menjadi perang 12 hari antara Iran dan Israel dengan penglibatan langsung daripada AS. Walaupun kedua-dua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata, penganalisis meramalkan ini hanyalah langkah sementara dan risiko konflik ketenteraan pada masa hadapan kekal tinggi. Nombor 6. Tanah air lelaki paling kotor di dunia. Di Iran, dunia pernah merekodkan salah seorang lelaki paling pelik yang pernah hidup. Dikenali dengan nama panggilan Emu, yang bermaksud lelaki tua dalam bahasa Parsi. Dia hidup hampir terasing sepenuhnya daripada masyarakat moden dan menjadi sangat terkenal kerana tidak mandi selama hampir 70 tahun. Sebabnya, dia percaya bahawa mandi akan menyebabkan kematiannya. Apa yang membingungkan ahli sains ialah dia kekal sihat sehingga berumur 94 tahun. Lebih menakjubkan lagi, dia meminum air kotor dari tin berkarat, makan daging landak mentah, tidur di dalam lubang kotoran yang menyerupai gua, dan juga menghisap rokok yang digulung daripada najis haiwan kering. Gaya hidupnya menentang setiap piawaian kebersihan manusia moden. Sains masih tidak dapat menjelaskan mengapa badannya begitu kebal terhadap bakteria. Walau bagaimanapun, satu kebetulan yang pelik ialah hanya beberapa minggu selepas didesak oleh komuniti untuk mandi buat kali pertama dalam masa 67 tahun, Amo meninggal dunia. Mungkin selain menjadi lelaki paling kotor di dunia, dia juga mungkin seorang peramal yang meramalkan kematiannya sendiri dengan tepat. Selain watak luar biasa seperti Amo, Iran juga dikenali dengan satu fenomena yang sangat bertentangan dengan undang-undangnya. Realiti penyeludupan alkohol. Walaupun memiliki, meminum, atau memperdagangkan alkohol telah dilarang sepenuhnya sejak revolusi Islam pada tahun 1979, pasaran alkohol haram di Iran terus berkembang maju secara rahsia. Pada tahun 2024 sahaja, Polis Sempadan Iran melaporkan antara 60 hingga 80 juta liter alkohol dan bir telah diseludup ke negara itu, terutamanya melalui sempadan dengan Iraq. Jumlah nilai pasaran bagi alkohol yang diseludup dianggarkan sekitar 730 juta dolar Amerika Syarikat. Pasaran bawah tanah ini telah membawa padah yang amat serius kepada masyarakat Iran. Oleh kerana alkohol haram selalunya dihasilkan dengan tangan tanpa kawalan kualiti, banyak kejadian keracunan alkohol yang teruk telah berlaku. Paling terkini, pada September 2024, di perkampungan Gilan di utara Iran, 4 orang maut dan berpuluh-puluh dimasukkan ke hospital
selepas mengambil alkohol yang mengandungi etanol dan metanol toksik. Sebelum ini, pada 2020, semasa penularan COVID-19, lebih daripada 300 orang meninggal dunia selepas mempercayai khabar angin palsu bahawa meminum alkohol boleh membunuh virus tersebut. Lalu akhirnya menelan metanol perindustrian. Sebagai tindak balas kepada situasi ini, kerajaan Iran telah melaksanakan langkah-langkah ketat untuk membanterasnya. Mereka yang didapati memiliki, menghasilkan atau mengambil alkohol boleh dihukum sehingga 80 sebatan, denda atau penjara. Dalam kes kesalahan berulang atau akibat serius seperti menyebabkan kematian, hukuman itu boleh dilanjutkan kepada hukuman mati. Pihak berkuasa, termasuk polis, perisikan, dan keselamatan sempadan, kerap menjalankan serbuan di tapak pengeluaran alkohol buatan sendiri dan membongkar rangkaian penyeludupan yang kebanyakannya beroperasi dari kawasan sempadan berhampiran Irak, Turki, dan Azerbaijan, yang dianggap sebagai kawasan panas untuk aktiviti penyeludupan di Iran. Nombor 7. Undang-undang perkahwinan yang kontroversi. Jika terdapat satu perkara yang mengejutkan ramai warga asing apabila mengetahui tentang Iran, ia adalah umur sah untuk berkahwin yang sangat awal. Menurut Undang-Undang Sivil semasa, kanak-kanak perempuan Iran dibenarkan berkahwin seawal usia 13 tahun, manakala kanak-kanak lelaki boleh berkahwin seawal usia 15 tahun. Walau bagaimanapun, pada praktiknya, dengan persetujuan ibu bapa dan kelulusan mahkamah, ramai kanak-kanak perempuan semuda 9 hingga 12 tahun juga boleh dikahwinkan secara sah. Setiap tahun, Iran masih mencatatkan lebih 3,000 kes perkahwinan di bawah umur 15 tahun, kebanyakannya di kawasan luar bandar. Jadi, bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk melihat seorang kanak-kanak perempuan darjah 6 sudah pun belajar bagaimana untuk menjadi seorang ibu. Seterusnya, Iran juga merupakan salah satu daripada beberapa negara yang membenarkan seorang lelaki mempunyai berbilang isteri. Seorang lelaki boleh berkahwin sehingga 4 orang isteri secara rasmi, asalkan dia memastikan keadilan dari segi penjagaan emosi, sokongan keuangan dan tanggungjawab sesama mereka. Sementara itu, apabila sudah berkahwin, wanita selalunya tidak dibenarkan meneruskan pendidikan sekolah menengah, menjadikan kesaksamaan jantina di Iran kelihatan sangat pincang di mata masyarakat antarabangsa. Satu lagi peraturan yang tidak kurang kontroversinya ialah perkahwinan sementara, juga dikenali sebagai kontrak sigeh, mut'ah, yang dibenarkan secara sah di Iran di bawah persetujuan kontrak. Sepanjang tempoh kontrak, kedua-dua individu dibenarkan menjalinkan hubungan yang sah tanpa melanggar peraturan Islam. Namun, bukan semua orang berhak memasuki perkahwinan jenis ini. Wanita hanya dibenarkan menandatangani kontrak perkahwinan sementara sekiranya mereka telah bercerai atau menjadi janda. Bagi gadis yang tidak pernah berkahwin, kontrak sedemikian hanya boleh dilaksanakan dengan kebenaran bapa. Sebaliknya, lelaki, sama ada sudah berkahwin atau tidak, boleh memasuki perkahwinan sementara asalkan mereka dapat membuktikan pendapatan yang stabil atau aset yang mencukupi untuk memberi nafkah semasa tempoh kontrak itu. Walaupun diiktiraf di sisi undang-undang, perkahwinan sementara di Iran terus mencetuskan perdebatan awam yang hebat. Ramai orang bimbang bahawa amalan ini boleh membawa kepada kesan sosial yang buruk, seperti kanak-kanak yang dilahirkan tanpa pengakuan bapa atau isu pengabaian. Selain itu, ada yang berpendapat bahawa ia seolah-olah menghalalkan hubungan percintaan jangka pendek sekaligus menghakis nilai suci perkahwinan. Menariknya, pada pandangan ramai lelaki Iran, wanita yang pernah melalui perkahwinan sementara sering tidak dilihat sebagai calon yang sesuai untuk perkahwinan kekal dan mereka juga keberatan untuk mengambil tanggungjawab terhadap kanak-kanak yang dilahirkan daripada kesatuan tersebut. Nombor 8. Kerajaan pelarian. Iran dikenali sebagai salah satu negara tuan rumah yang terbesar dan tertua untuk pelarian di dunia. Lokasinya di antara Timur Tengah dan Asia Selatan telah menjadikannya destinasi perlindungan untuk berjuta-juta orang yang terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka akibat keganasan dan konflik yang berpanjangan, khususnya gelombang penghijrahan dari Afghanistan, Irak,
Syria, dan Pakistan telah berterusan selama beberapa dekad, mengubah Iran menjadi kerajaan pelarian yang sebenar. Menurut statistik daripada kerajaan Iran, pada tahun 2021, negara ini adalah rumah kepada kira-kira 800,000 pelarian berdaftar yang sah. Dalam kalangan mereka, warga Afghanistan membentuk lebih 700,000 orang, manakala selebihnya adalah dari Irak, Syria, dan Pakistan. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, bilangan pelarian tanpa dokumen dianggarkan antara 1,5 hingga 2 juta. Kehadiran populasi tidak rasmi ini menimbulkan cabaran besar untuk pengurusan sosial dan meningkatkan tekanan ke atas ekonomi yang sememangnya terbeban akibat sekatan berpanjangan serta krisis kewangan. Satu akibat yang membimbangkan daripada kemasukan besar pendatang ini ialah buruh paksa, terutamanya yang melibatkan wanita dan kanak-kanak. Menurut laporan rasmi, kira-kira 3 juta kanak-kanak Iran berumur 10 hingga 15 tahun terlibat dalam buruh manual seperti mengangkut barangan, mengutip sisa buangan, mencuci kereta, pembinaan dan menenun permaidani. Namun begitu, banyak sumber media tempatan mendedahkan bahawa angka sebenar mungkin setinggi 7 juta, memaparkan situasi yang jauh lebih serius daripada angka yang diterbitkan. Walaupun begitu, perlu diambil perhatian bahawa penunjuk taraf hidup asas Iran kekal agak tinggi berbanding purata wilayah tersebut, menjadikannya destinasi pilihan bagi ramai pelarian yang mencari kehidupan baharu. Selain menjadi tempat perlindungan untuk berjuta-juta pelarian, Iran juga dikenali dengan gelaran yang sama sekali berbeza, iaitu Ibu Kota Pembedahan Hidung Dunia. Walaupun jarang disebut bersama negara seperti Korea Selatan atau Thailand dalam bidang pembedahan kosmetik, apabila bercakap mengenai pembedahan rhinoplasti, hidung sahaja, Iran menduduki tempat pertama di peringkat global. Dianggarkan sekitar 40,000 pembedahan hidung dilakukan setiap tahun di Iran. Satu angka yang mengejutkan, memandangkan peraturan yang ketat mengenai pakaian dan penampilan di negara ini, terutamanya bagi wanita. Tren pembedahan hidung di Iran bukan lagi ikutan sementara, tetapi secara beransur-ansur telah membentuk semula persepsi sosial tentang kecantikan. Imej klinik-klinik yang penuh sesak telah menjadi pemandangan biasa di jalanan, bukan sahaja di Tehran, tetapi juga meluas ke banyak bandar lain. Menariknya, ia bukan hanya melibatkan wanita. Semakin ramai lelaki Iran juga beralih kepada pembedahan hidung untuk menaik taraf penampilan mereka. Industri pembedahan kosmetik Iran turut menarik pelanggan antarabangsa berkat kos yang jauh lebih berpatutan berbanding di Amerika Syarikat dan Eropah. Bagi ramai warga Iran, melakukan pembedahan hidung bukan sekadar untuk mencantikkan wajah, tetapi juga simbol kemodenan, cara untuk membina keyakinan diri, dan peluang untuk membuka ruang yang lebih baik dalam pekerjaan maupun kehidupan awam. Nombor 9. Anda mungkin perlu bekerja sehingga 5 hayat untuk mampu membeli permaidani Parsi. Lebih 2,500 tahun yang lalu, permaidani Parsi telah pun dianggap sebagai salah satu simbol kebudayaan dan komersial terhebat Iran. Sepanjang sejarah, permaidani ini merupakan komoditi utama di sepanjang laluan sutera yang menghubungkan timur dan barat. Penduduk Eropah pada masa itu merujuk permaidani Parsi sebagai harta karun yang boleh digulung, berikutan hasil ketukangannya yang sangat rumit, nilai estetik yang tinggi, dan harga yang mengejutkan. Hari ini, purata harga untuk sekeping permaidani Parsi standard adalah sekitar $3,000 Amerika Syarikat. Tetapi bagi yang jarang ditemui, harganya boleh mencecah ratusan ribu atau bahkan berjuta-juta dolar. Permaidani Parsi paling mahal yang pernah direkodkan ialah permaidani Clark Sickle Leaf yang telah terjual pada harga $33.7 juta Amerika Syarikat di lelongan Sotheby's di New York pada tahun 2013. Berbanding KDNK per kapita AS pada tahun 2024, yang berjumlah kira-kira $86.000 Amerika Syarikat, seseorang itu perlu bekerja selama hampir 400 tahun tanpa membelanjakan walau 1 sen dan hanya hidup dengan cahaya matahari sahaja, semata-mata untuk mampu membeli permaidani tersebut. Permaidani Parsi kekal sebagai salah satu ekspor terpenting Iran hari ini,
di tempat kedua selepas minyak dan gas dalam nilaian ekonomi. Namun begitu, kraft tradisional ini yang dahulunya merupakan sumber kebanggaan negara semakin pudar di tanah airnya sendiri. Bilangan artisan tenunan permaidani telah merosot dengan mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini, karena generasi muda sudah hilang minat terhadap seni tersebut. Kerja ini sangat berintensifkan buruh, selalunya mengambil masa berbulan-bulan semata-mata untuk menyiapkan hanya satu permaidani. Namun, pendapatan yang diraih daripadanya tidak lagi mampu menampung kos perbelanjaan hidup moden. Pada awal tahun 2000-an, ekspor permaidani Iran melebihi $2 bilion Amerika Syarikat setahun. Tetapi kini, angka itu telah merosot kepada antara 50 dan 100 juta dolar Amerika Syarikat sahaja. Sekatan dari Amerika Syarikat dan Eropah telah mewujudkan halangan besar untuk ekspor permaidani ini. Sementara itu, permaidani buatan mesin dari negara seperti China, India, dan Pakistan telah membanjiri pasaran global dengan harga yang lebih rendah serta reka bentuk yang pelbagai, lantas menyebabkan permaidani Parsi tenunan tangan kehilangan kelebihan daya saingnya. Tanpa dasar sokongan yang tepat pada masanya dan tegas, ramai pakar bimbang bahawa dalam masa 15 hingga 20 tahun akan datang, permaidani Parsi mungkin hanya akan dapat ditemui di muzium sahaja. Nombor 10. Destinasi pelancongan terkenal. Yazd adalah salah satu bandar padang pasir tertua di dunia, di mana penduduknya pernah mencipta sistem penyejukan semula jadi menggunakan penangkap angin. Tanpa bekalan elektrik atau alat penghawa dingin, penduduk di sini masih boleh hidup selesa di tengah-tengah kepanasan terik di tanah gersang ini. Menariknya, para pelawat boleh menginap di rumah tanah liat yang berusia berabad-abad, bersiar-siar melintasi lorong sempit yang kelihatan serupa seperti pagar sesat, dan menikmati minuman teh di atas bumbung pada waktu petang apabila bayu padang pasir mula bertiup. Bandar ini berfungsi sama seperti beribu-ribu tahun yang lalu, dan Anda boleh merasakannya sepenuhnya hanya dengan 1 hari pengalaman di sini. Jika Yazd membawa Anda mendalami kehidupan seharian penduduk padang pasir, maka Persepolis mendorong Anda terus ke zaman keemasan sebuah empayar. Ini adalah runtuhan ibu kota purba empayar Parsi, di mana setiap batunya mempunyai tanda kekuasaan yang pernah menggegarkan seluruh Timur Tengah. Ini adalah runtuhan ibu kota purba empayar Parsi, di mana Anda sebenarnya boleh menyentuh ukiran timbul bas relief yang berusia lebih daripada 2.500 tahun, yang menggambarkan raja-raja dan jenderal yang hebat dalam lipatan sejarah empayar tersebut. Setiap ukiran menyimpan butiran yang menarik, dan Anda boleh menghabiskan masa berjam-jam hanya untuk memerhatikan tanda pahatan kecil dengan hujung jari Anda. Ia benar-benar tempat yang ideal untuk sesiapa sahaja yang meminati sejarah dan arkeologi. Lembah Alamut pernah dikaitkan dengan legenda terkenal tentang kumpulan pembunuh upahan Islam yang digeruni. Kubu Alamut terletak di kedudukan berbahaya di puncak gunung, dan untuk mencapainya, Anda mesti mendaki di sepanjang laluan batu bergerigi dan cerun yang curam tanpa sebarang penghadang. Perjalanan ini merupakan gabungan pengembaraan fizikal dan penjelajahan sejarah. Apabila berdiri di atas kubu dan memandang ke bawah di lembah yang luas, Anda akan memahami mengapa tempat ini merupakan kubu kuat yang sangat strategik selama berabad-abad. Nombor 11. Tempat misteri yang masih tidak dapat dijelaskan. Terletak kira-kira 10 km dari Bandar Kashan, pintu masuk ke Nushabat kelihatan tidak lebih daripada sekadar perigi lama di tengah-tengah sebuah dataran kecil. Semasa pelawat menuruni tangga batu, ruang secara beransur-ansur menjadi gelap dan sejuk, menghala ke rangkaian terowong yang jauh di bawah tanah. Keseluruhan struktur terdiri daripada koridor sempit, tangga berpusar, dan bilik-bilik kecil yang disambungkan seperti sebuah pagar sesat tanpa sebarang jalan keluar. Apa yang menjadikan Nushabat penuh dengan misteri ialah kerumitan dan skala pembinaannya. Dengan 3 tingkat bawah tanah yang bertindih, terowong ini menjangkau sejauh beratus-ratus meter tanpa mengalami keruntuhan. Dinding batunya diukir sepenuhnya menggunakan tangan, malah beberapa kawasan turut menampilkan perigi air dan sistem pengudaraan. Laluan tertentu direka bentuk
hanya cukup luas untuk seorang manusia memerah masuk, dilengkapi dengan perangkap batu dan tempat sempit yang memaksa penceroboh untuk membongkok atau merangkak. Jelas sekali, ini bukan sekadar tempat persembunyian, tetapi sebuah sistem pertahanan bawah tanah yang dikira dengan sangat teliti. Menurut legenda tempatan, sistem ini dibina pada zaman Sassanid, apabila orang ramai memerlukan tempat perlindungan daripada serbuan tentera yang mendadak. Namun begitu, tiada siapa yang tahu dengan tepat siapa yang mereka bentuk atau menyelia pembinaan rangkaian yang luas ini. Walaupun sebahagian besar kawasan telah digali, ahli arkeologi percaya sebahagian besar Nushabat masih belum diterokai sepenuhnya, dan peta lengkap bagi seluruh pagar sesat bawah tanah itu masih belum berjaya dicipta. Sesetengah penyelidik berpendapat bahawa untuk membina sistem sebegini dengan tangan pada era tanpa alat mekanikal adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan tanpa perancangan terperinci, tenaga kerja yang besar. Namun, Nushabat tidak mempunyai sebarang rekod sejarah yang jelas yang menyebut bila pembinaan itu bermula atau siapa yang menyelia kerja tersebut. Tapak misteri yang seterusnya terletak di tengah-tengah ladang kering yang merekah di wilayah Khuzestan. Choha Zambil tidak terletak berdekatan dengan mana-mana bandar utama. Untuk menujunya, para pelawat mesti merentasi kawasan dataran lapang yang panjang tanpa tanda-tanda wujudnya tempat kediaman moden. Semasa struktur bata yang dibakar itu secara beransur-ansur muncul di kejauhan, bentuk piramid bertingkatnya menonjol dengan ketara pada bumi yang merekah, membuatkan ramai berasa seolah-olah mereka berada di Mesir atau Amerika Selatan dan bukannya di Iran. Apa yang membuatkan Chogha Zambil misteri adalah lokasinya yang terpencil dan misteri di sebalik pembinaannya. Tiada tanda yang jelas wujudnya sistem kediaman di sekelilingnya maupun laluan pengangkutan purba yang bersambung ke kawasan tersebut. Ia dipercayai pernah menjadi pusat kerajaan Elamite purba. Namun, ahli arkeologi tidak dapat menentukan mengapa struktur berskala besar sebegitu dibina di kawasan yang begitu kering dan jauh daripada sumber air utama. Struktur kuil tersebut terdiri daripada 5 aras berperingkat segi 4 sama, dengan setiap aras lebih kecil daripada aras di bawahnya. Ia dibina sepenuhnya daripada batu bata lumpur yang dibakar. Beberapa batu bata tertulis dengan aksara kuno Elamite yang sebahagiannya masih belum dapat diuraikan hingga ke hari ini. Di bahagian dalam, koridor dan pintu masuk telah direka bentuk supaya sejajar dengan masa-masa tertentu sepanjang tahun, lantas berfungsi seperti takwim astronomi yang gergasi. Satu teori mencadangkan bahawa Chogha Zambil dibina sebagai monumen peringatan keagamaan yang sejajar dengan kitaran planet atau bintang, tetapi disebabkan oleh bencana alam atau peperangan, masyarakat di sekelilingnya telah lenyap. Teori lain pula berpendapat bahawa ia adalah tempat upacara suci yang dihaskan semata-mata untuk paderi Elamite dan tidak pernah bertujuan untuk menjadi pusat kepadatan penduduk. Namun, sehingga ke hari ini, tiada bukti konkret yang menjelaskan mengapa kuil yang begitu kompleks ini ditinggalkan di tengah-tengah padang, pasir, atau siapa yang menempatkannya di lokasi yang tidak boleh diakses oleh mana-mana laluan kuno yang diketahui. Nomor 12. Hidangan ikonik Iran. Pada awal ketibaan di Iran, mungkin hidangan yang paling hebat menyampaikan kemesraan dan pati masakan negara itu ialah ash. Sebaik sahaja semangkuk sup ini dihidangkan, aroma ketumbar, kacang rebus dan pudina tersebar ibarat pelukan lembut di dalam kedinginan cuaca. Ash adalah gabungan halus yang terdiri daripada lentil, kacang putih, herba aromatik, mie, dan sentuhan yogurt pekat untuk kekayaan rasanya. Rakyat Iran sering menikmatinya dengan roti sanga, mencelupnya ke dalam sup hangat yang pekat, memberikan keselesaan sebenar pada hari-hari musim sejuk yang dingin. Walau bagaimanapun, sejurus selepas keenakan rasa lembut itu, anda mungkin akan sedikit terkejut jika terjumpa semangkuk kale pace yang dihidangkan pada awal pagi. Diperbuat daripada kepala dan kaki biri-biri secara keseluruhannya, hidangan ini merangkumi bahagian mata, lidah, dan otak yang pelawat barat mungkin secara nalurinya ingin elakkan. Apa yang menjadikannya unik ialah
orang Iran membiarkan bahagian-bahagian ini kekal utuh sepenuhnya di dalam hidangan. Ia bukan sekadar satu cabaran untuk selera, tetapi pertemuan sebenar dengan gaya masakan yang sangat tradisional. Kembali kepada perisai yang lebih mudah dinikmati, gourmet sabzi ialah hidangan yang membuat hampir sesiapa sahaja mengangguk tanda sedap selepas hanya sekali merasainya. Daging lembu yang lembut direbus di dalam campuran herba, kacang merah, dan limau kering, menghasilkan rasa yang segar dan kaya. Setiap ramuan disatukan untuk mencipta rasa seimbang yang menjadi ciri khas masakan Iran yang sempurna. Gourmet sabzi biasanya disajikan dengan nasi basmati putih berserta jeruk sayur atau yogurt yang ditapai ringan untuk mengimbangi lelangit, lantas menjadikan hidangan berasa cukup lengkap. Akhirnya, jika Anda perlukan hidangan yang mudah dinikmati dan mudah disukai untuk menamatkan pengembaraan masakan Anda, jujeh kebab adalah pilihan yang tepat. Ayam diperap di dalam saffron, lemon, dan yogurt. Kemudian, dipanggang di atas bara api panas sehingga keemasan dan wangi. Lantas memenuhi jalanan dengan aromanya. Apabila dimakan, dagingnya kekal berair, manakala bahagian tepinya yang sedikit hangus menyerlahkan lagi keenakan rasanya. Jujeh kebab lazimnya dihidangkan bersama nasi basmati, roti lavash, atau sekedar perahan limau nipis, yang cukup memadai untuk membuatkan pengunjung terpesona. Nombor 13. Festival unik yang wajib diketahui setiap pengembara. Dalam kedinginan udara awal musim bunga, tak kala musim mula berkembang mekar, jalan-jalan di Iran menjadi hidup dengan persediaan untuk salah satu perayaan yang paling penting dan paling dinanti-nantikan tahun ini, yaitu Nowruz. Ini adalah sambutan tahun baru tradisional masyarakat Iran yang diadakan sekitar 21 Mac yang juga menandakan permulaan tahun baharu di dalam kalendar Parsi. Nowruz disambut di seluruh negara, dari bandar-bandar moden hinggalah ke kampung-kampung yang terpencil. Sepanjang hari-hari ini, orang ramai menghiasi rumah mereka, menyediakan meja hafsin dengan 7 barang simbolik yang mewakili nasib baik, kesuburan, dan kemakmuran, memakai pakaian serba baharu, melawat saudara mara, dan bertukar-tukar ucapan selamat. Nowruz bukan sahaja menandakan peralihan antara tahun yang lama dan yang baharu, tetapi ia juga masa untuk memperbaharui jiwa, mengeratkan ikatan komuniti, dan menghormati kitaran kehidupan yang tidak berkesudahan. Apabila malam tiba pada hari Rabu terakhir sebelum bermulanya tahun baru, seluruh Iran diterangi dengan nyalaan perayaan yang meriah dan berwarna-warni, yang dipanggil Chaharshanbe Suri. Sambutan ini berlangsung pada waktu petang hari Rabu terakhir tahun lama, biasanya pada pertengahan bulan Mac, di kawasan kejiranan, dataran awam, dan halaman rumah. Orang ramai menyalakan unggun api kecil dan bergilir-gilir melompat melaluinya di tengah-tengah sorakan dan ucapan keberkatan tradisional, berharap untuk menghalau penyakit dan menyambut kesehatan serta nasib yang baik. Suasana meriah dengan api, paluan gendang, muzik, dan derai ketawa menukar acara itu menjadi ritual penyucian yang dianggap suci. Chaharshanbe Suri ialah detik yang tepat untuk menolak kemalangan tahun lalu dan menerima harapan dan tenaga positif untuk tahun yang akan datang. Berbeza sekali dengan kemeriahan perayaan Tahun Baharu, upacara Ashura pula membawa nada yang berbeza sama sekali. Ianya tunduk, merenung, dan sangat beremosi. Peristiwa ini berlaku pada 10 Muharram dalam kalender Islam dan diamati di seluruh Iran, terutamanya dengan penuh penghormatan di bandar-bandar suci seperti Qom dan Mashhad. Pada hari ini, orang ramai akan memakai pakaian hitam, menyertai perarakan, menonton lakonan semula pertempuran Karbala, dan mendengar khutbah yang penuh emosi tentang pengorbanan mulia Imam Hussein. Ashura bukan sahaja hari berkabung untuk tokoh agama, tetapi juga simbol keberanian, keadilan, dan semangat yang tidak berbelah bahagi dalam kepercayaan Islam Syiah. Ia membangkitkan empati, perpaduan, dan semangat kebenaran yang mendalam di dalam hati penduduk Iran. Nombor 14. Kos sara hidup di Iran. Jika Anda bercadang untuk melawat atau menetap di Iran, memahami kos sara hidup adalah sangat penting, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Tehran, Shiraz,
atau Isfahan, kerana perbelanjaan hidup boleh berbeza-beza bergantung pada gaya hidup dan pilihan peribadi anda. Di pusat bandar Tehran, iaitu ibu kota yang sentiasa sibuk, purata sewa bulanan untuk pangsapuri satu bilik tidur biasanya antara 300 hingga 450 dolar Amerika Syarikat. Sementara itu, jika anda memilih untuk tinggal di pinggir bandar atau bandar yang lebih kecil, harganya jauh lebih berpatutan, selalunya antara 150 dan 250 dolar Amerika Syarikat sebulan. Perbezaan ini menunjukkan bahawa anda boleh memilih tempat kediaman anda secara fleksibel untuk memadankan bajet anda. Mengenai sistem pengangkutan, Iran menawarkan sistem kereta api bawah tanah yang moden di Tehran dengan tambang yang sangat berpatutan, hanya berharga sekitar 0,1 hingga 0,3 dolar Amerika Syarikat bagi setiap perjalanan. Bas dan taksi juga merupakan alat pengangkutan yang biasa. Perjalanan taksi jarak dekat selalunya berharga antara 1 hingga 2 dolar Amerika Syarikat. Manakala penggunaan aplikasi perkhidmatan e-hailing tempatan seperti Snap akan memberikan anda harga yang serupa dan kadang-kala lebih murah semasa waktu bukan puncak. Jika anda mahukan kebebasan sepenuhnya untuk meneroka padang pasir yang penuh misteri atau kampung-kampung purba, menyewa kereta ialah pilihan yang baik. Dengan kadar harian sekitar 20 hingga 30 dolar Amerika Syarikat, tidak termasuk kos bahan api, ia sudah pun dikira agak rendah di Iran, memandangkan negara ini merupakan salah satu pengeksport minyak utama dunia. Untuk makanan pula, jika anda kerap memasak di rumah, perbelanjaan barangan runcit bulanan dari pasar tradisional dan pasar raya tempatan mungkin berkisar antara 100 hingga 140 dolar Amerika Syarikat. Jika anda gemar merasai makanan jalanan Iran, hidangan yang ringkas hanya akan berharga kira-kira 1 hingga 2 dolar Amerika Syarikat sahaja. Sementara itu, menjamu selera di restoran. Pertengahan pula biasanya berharga 4 hingga 7 dolar Amerika Syarikat setiap hidangan. Selain itu, jika anda merancang untuk tinggal bagi jangka panjang di Iran, perhatikan kos-kos lain seperti visa, yuran pembaharuan dokumen, pelajaran bahasa Parsi jika perlu, atau perbelanjaan penjagaan kesihatan yang asas. Jumlah ini pada umumnya bukanlah satu angka yang besar, tetapi ia harus dipertimbangkan untuk mengelakkan anda terkejut dalam perbelanjaan sebenar. Secara keseluruhannya, untuk mengekalkan gaya hidup yang agak selesa di Iran, seseorang perlu memperuntukkan sekitar 500 hingga 700 dolar Amerika Syarikat sebulan. Jika anda hidup secara sederhana dan berbelanja secara berhemah, kira-kira 400 dolar Amerika Syarikat sudah cukup memadai. Sebaliknya, jika anda ingin meneroka masakan tempatan dan kerap melancong, angka itu boleh meningkat kepada 900 dolar Amerika Syarikat atau lebih sebulan. Nombor 15. Nota penting untuk pelancong. Apabila melancong di Iran, para pelawat perlu lebih berhati-hati terhadap bahaya penipuan di tempat-tempat yang sesak seperti bazar, tapak pelancongan popular atau terminal bas. Sesetengah individu mungkin akan mendekati anda dengan cara yang mesra dan mencadangkan untuk membawa anda ke kedai yang dipercayai untuk membeli cenderamata, permaidani Parsi atau barang kemas pada harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai sebenar. Cara terbaik untuk mengelakkan daripada terperangkap dalam situasi ini adalah dengan sentiasa kekal sopan tetapi tegas dalam menolak dan menyelidik dengan teliti sebelum membuat sebarang pembelian. Satu nota yang sangat penting apabila melawat Iran ialah anda tidak boleh menggunakan kad kredit atau kad debit antarabangsa seperti Visa atau Mastercard atas faktor sekatan antarabangsa. Ini bermakna anda mesti membawa wang tunai yang mencukupi, lazimnya dolar AS atau euro, untuk ditukarkan di lokasi yang bereputasi. Untuk meminimumkan risiko kehilangan wang, adalah dinasihatkan untuk membahagikan wang anda kepada jumlah yang lebih kecil dan menyimpannya di bahagian berlainan di dalam bagasi anda atau pada diri anda. Walaupun Iran mempunyai kadar jenayah kekerasan yang rendah, kawasan sempadan tertentu yang berhampiran Afghanistan, Pakistan atau Iraq
adalah tidak sesuai untuk pelancongan mandiri, independent travel. Keadaan keselamatan di wilayah ini boleh menjadi tidak stabil dan tidak selalu dikemas kini secara kerap. Oleh itu, Anda harus mengelakkan kawasan ini, melainkan sedang melakukan perjalanan dengan pakej lawatan berpandu yang mempunyai kebenaran penuh. Akhir sekali, Anda harus peka bahawa platform media sosial dan beberapa laman web antarabangsa mungkin disekat di Iran. Ini termasuklah Facebook, YouTube dan Twitter. Jika Anda memerlukan akses untuk mengemaskini jadual perjalanan, komunikasi atau penciptaan kandungan pelancongan, adalah amat disyorkan agar Anda memasang VPN yang boleh dipercayai sebelum memasuki negara ini. Ini akan membantu Anda untuk kekal terhubung dan memastikan kerja Anda tidak terganggu di sepanjang perjalanan. Dan itu adalah 15 fakta menarik tentang Iran. Kami berharap semua pandangan ini telah memberikan Anda perspektif baharu mengenai negara yang sungguh luar biasa ini. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan suka, langgan, dan hidupkan loceng pemberitahuan supaya Anda tidak akan terlepas sebarang perjalanan wajah dunia kami yang akan datang. Fakta manakah yang paling meninggalkan kesan di hati Anda? Tinggalkan komen di bawah, kami amat berbesar hati untuk mendengar pendapat Anda. Maklumat ini adalah untuk rujukan sahaja, jadi sila lakukan kajian anda sendiri sebelum membuat sebarang keputusan. Terima kasih kerana menyokong saluran Wajah Dunia.